Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat kita bertemu sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada pelajaran yang ke-11 malam ni, saya suka nak jawab dulu soalan daripada abang saya ni, Abang Wang Rosman Cik Buan ni, yang tertangguh daripada kuliah yang keempat tak silapnya. Saya tak perasan macam mana nak tahu perbezaan antara wali betul dengan wali yang menipu. Itu antara soalannya, perbezaan antara wali yang betul dan juga wali yang menipu. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada mengarang satu kitab yang bertajuk Al-Furqan, pembeza, lebih kurang macam itulah, di antara waliullah wa waliyus syaitan, pembeza di antara wali Allah dan juga wali syaitan. Jadi di dalam tu disebutkan ciri-ciri yang membezakan di antara wali Allah dan juga wali syaitan, yang ni wali yang tak betul lah, wali yang betul dan wali yang tak betul. Jadi dalam banyak-banyak ciri itu banyaklah disebut dalam kitab tu. Ada yang terjemahan pun ada. Cuma bagi saya rasa begini, senang saja kita pakai apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain. Apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, kalau kamu melihat seseorang itu terbang di langit sekalipun dan berjalan di atas air sekalipun, dia terbang di langit, maksudnya dia ada karamah boleh terbang di langit, ataupun dia boleh berjalan atas air, dia ada karamah, keistimewaan, dia boleh berjalan atas air, jangan kamu cepat menganggap dia itu adalah wali Allah, sehinggalah kamu melihat kepada amalannya. Jadi apa amalannya? Amalannya mesti bertepatan dengan Quran, hadis, ijma', qiyas, maksudnya mengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu Syekh Abu Yazid, Syekh Abu Qasim Al-Qushairi, tak silap macam itulah. Satu hari ada orang cerita kat dia bahawasanya ada wali Allah terkenal di sana. Lalu dia pun nak pergi ziarah lah, sebab sebagai seorang orang alim, antara tabiatnya dia suka menziarahi wali Allah, kekasih Allah. Jadi dia pun pergi. Sampai ke tempat itu, dia tengok orang tadi yang dikatakan wali Allah tadi itu meludah ke arah kiblat. Meludah ke arah kiblat, tuan-tuan semua. Bukan dosa. Tak ada dosa meludah ke arah kiblat ni. Tetapi Imam Abdul Qasim Al-Qushairi dia balik, dia tak jadi. Jadi orang tanya dia, pasal apa tuan tak jadi nak menuntut ataupun nak ziarah wali Allah tadi? Kata dia, ini bukan wali Allah. Kalau betul lah dia wali Allah, dia mestilah menjaga adab syariat yang sebenar. Kerana tak sepatutnya orang yang beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala berludah ke arah kiblat. Berludah ke arah kiblat. Dosa ke tak? Tak berdosa. Nak ceritanya maknanya orang yang macam ni pun sudah, orang kata, tak menjaga adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau dia tu buat benda yang haram. Kalau buat benda yang haram tu lagilah tidak boleh masuk dalam kategori wali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itulah lebih kurang. Baik, malam ni insya-Allah kalau ada soalan seperti biasa tuan-tuan tulislah di bahagian ataupun ruangan bawah itu. Malam ni seperti biasa insya-Allah
Kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11 pada malam ni di bawah tajuk pendidikan melalui berlapar. Jadi salah satu cara untuk kita mendidik jiwa kita ialah dengan kita melaparkan diri kita. Jadi jadikan kita sebagai seorang yang lapar. Sebab itu sebahagian ulama menyebutkan arkanul wilayah arba'atun. Rukun seseorang itu untuk menjadi wali Allah. Rukun menjadi wali Allah. Maksudnya kalau kita ni nak jadi wali Allah, antara rukun yang perlu kita penuhi ada 4. Arkanul wilayah itu arba'atun. Rukun wali Allah itu adalah 4. Jadi pertamanya qillatul kalam, qillatul anam, qillatul manam, qillatul ta'am. Ada 4. Qillatul anam ataupun qillatul kalam, yang pertama sikit bercakap. Bukan sikit-sikit bercakap, sikit-sikit bercakap, tak. Sedikit bercakap. Yang kedua qillatul anam, sedikit bersama dengan manusia, banyak bersama dengan Allah. Maksudnya banyak mendampingkan diri pada Allah. Yang ketiga qillatul manam, sedikit tidur. Bukan sikit-sikit tidur, sedikit tidur. Jadi maknanya kena kurangkan tidur. Tidur ni jangan lebih 8 jam satu hari. Kena ingat tuan-tuan semua, tidur jangan lebih 8 jam satu hari. Melainkan kalau kita penat sangat tertidur ke, bab lain lah. Tetapi atas usaha kita, kalau boleh kita jangan tidur lebih daripada 8 jam satu hari. 8 jam daripada 24 bermakna 1/3. Kalau usia kita 60 tahun, bermakna kita telah tidur 1/3 daripada 60, yakni 20 tahun kita telah tidur. Itu kalau usia kita 60 tahun. Maknanya kalau umur kita ni 60 tahun, kita tidur 8 jam satu hari, bermakna tidur saja daripada usia kita 60 tahun tu 20 tahun. 40 tahun saja yang kita celik. 40 tahun tu tak campur lagi dengan buat benda yang tak ada faedah, buat benda yang lara, buat benda yang berdosa, buat benda yang berapa je yang taat yang kita buatnya, sikit aja. Sebab tu kita jangan lebih daripada 8 jam satu hari tidur. Kalau kita tidur sampai 12 jam, mana 1/2 daripada hidup kita. Kalau usia kita 60 tahun, bermakna 30 tahun saja kita tidur. Banyak kita tidur. Jadi sedikitkan tidur. Sedikit tidur. Kalau boleh, ini pesanan ataupun rukun untuk menjadi wali. Okey, yang ketiga. Yang keempatnya qillatul ta'am, dan sedikit makan, bukan sikit-sikit makan. Sikit makan, maksudnya makan tu jangan terlampau banyak lah. Jangan terlampau sampai kenyang, sampai tak boleh nak berjalan, berat badan dan sebagainya. Jadi itu salah satu pendidikan untuk menyucikan jiwa ialah dengan makan yang sedikit. Makan sedikit. Makan yang sedap selagi kita mampu, tak ada masalah. Cuma jangan banyak. Makan sedap tak apa. Rasa kita ada duit kan. Kita Allah Ta'ala bagi rezeki. Rasa nak makan durian Musang King. Kan? Musang King. Allah, mahalnya Musang King. RM50 sekilo, RM60 sekilo ada, RM30 ada. Masya Allah. Dijual pula dengan kulit pula. Masya Allah, timbangan kulit. Trend akhir-akhir ni jual durian dengan kulit. Kan? Kulit tu orang tak makan, tapi ditimbang sekali. Jadi kita ada duit, kita nak beli, alhamdulillah boleh beli, insya-Allah boleh makan. Cuma jangan makan banyak. Itu sikitkan makan. Makan yang mahal-mahal kita mampu tak apa. Itu terpulang pada kita lah. Baik, kita lihat apa yang ditulis oleh pengarang. Imam Al-Ghazali ketika berbicara mengenai pendidikan keluarga dan anak-anak dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang besar karangan Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Banyak ulama memuji karangan Ihya Ulumuddin ni. Macam-macam pujian ulama tentang kitab Ihya Ulumuddin ni. Baik. Kemudian beliau menyatakan bahawa menjadi tuntutan syarak membiarkan anak-anak merasai kelaparan pada hari-hari tertentu meskipun si bapa adalah orang yang berharta. Jadi sepatutnya walaupun bapa ni orang yang kaya, dia kena latih dan didik anak dia supaya berlapar pada hari-hari yang tertentu. Maksudnya jangan diberi makan
kepada anak tu tiap-tiap hari benda yang dia nak bagi. Kena ajar juga. Hari ni ada benda yang dia nak, kita kena ajar juga, tak dapat hari ni. Supaya dia biasa, nafsu dia biasa terkekang, terhalang. Kalau apa saja benda yang dia nak, okey, nak burger, okey. Kan? Itu pendidikan untuk anak-anak. Okey, nak itu, nak ini, semua dia dapat. Maka dia tak rasa di dalam hidup dia, nafsu dia ni terkekang. Nafsunya itu dihalang. Nafsunya itu dipenjara. Jadi dia tak pernah rasa benda ni. Jadi anak yang dibesarkan dengan keadaan macam ni, maka biasanya bila dia besar nanti, dia tak rasa dan dia tak erti kesusahan orang. Kalau dia jadi pemimpin, dia susah nanti. Bukan dia susah, rakyat akan susah. Kalau dia jadi ketua, orang bawah dia akan susah. Sebab apa? Sebab dia tak pernah rasa kesusahan. Di zaman di musim orang susah, dia tak rasa susah. Jadi kalau dia jadi orang besar-besar, pemimpin, dia tak tahu orang susah ni macam mana. Orang yang tak boleh makan, orang yang tak boleh minum, orang yang tak ada duit nak belanja makan dan sebagainya. Jadi inilah yang payah. Sebab itu kena didik anak-anak daripada kecil lagi, supaya mereka rasa juga kesusahan. Jangan diberikan saja semua kehendaknya. Walaupun kita kata, ya, aku tak nak anak-anak aku jadi macam aku masa kecil dulu. Aku dulu, nak makan pun susah. Kan? Nak membeli pun susah. Masuk kedai, duit tak ada. Nak makan cendol teringin, tapi melilih halio, duit tak ada. Tetapi sebenarnya, apa yang kita lalui itulah menjadikan kita sekarang ni macam ni. Kan? Apa yang kita lalui dulu, yang tak ada, yang susah, yang sebagainya, macam-macam itulah. Itulah yang menjadikan kita hari ni sebagai orang yang hari ini. Itu. Jadi sebab itu, walaupun kita ada duit, walaupun kita berharta dan sebagainya, biasakan anak-anak kita untuk tak dapat keinginannya sekali-sekala. Maknanya jangan setiap-tiap hari apa saja yang dia nak, kita bagi. Biasanya saya pun bapa, kan, saya pun tahu kita ada anak, terutama sekali kalau yang ibu-ibu lagilah. Bila anak minta, teringat, Allah, aku tak naklah anak aku jadi macam aku masa kecil dulu. Kalau boleh apa dia nak tu, nak bagi belaka. Gitu. Kita perasaan naluri kita sebagai bapa dan naluri kita sebagai mak. Tetapi demi pendidikan kepada anak-anak, supaya mereka rasa erti kesusahan dan sebagainya, biasakanlah mereka berlapar dan sebagainya. Setelah itu, apabila mereka lapar, si bapa memberikan mereka roti kering dan sesuatu yang sederhana yang menjadi makanan fakir miskin. Perkara ini dilakukan untuk mendidik mereka. Jadi maknanya, kata dia, Imam Ghazali sebut dalam kitab, biasakan mereka tak dapat. Jadi bila mereka lapar, bagilah makanan orang-orang yang susah. Kan? Mungkin dia biasa sedap, makan sedap sediasa, kan? Jadi kita biasakan lapar sekali-sekala dan kita bagi makanan orang yang susah. Kalau kata, ini makanan apa ni? Kekong. Enggak ada, macam batang kayu, kata dia. Inilah makanan orang-orang miskin. Berapa ramai orang yang makan macam ni nak? Abang, kak, macam berapa ramai makan macam ni? Kita hari-hari makan nasi yang sedap-sedap, biryani, nasi mandi, kan, madrut, tomato dan sebagainya. Jadi sekali-sekala bila dia rasa macam tu, rupanya ada orang yang macam tu. Sebab tu bila kita tak rasa, kita tak tahu. Jadi bila tu, rupanya ada orang yang tak dapat makan macam kita, makan makanan keras macam ni. Padahal ramai je orang yang makan makanan keras. Tapi kerana dia biasa dengan makanan senang, dia tak rasa benda itu. Itu penting, tuan-tuan semua, pendidikan anak-anak. Okey? Ini ialah pendidikan untuk anak-anak yang sentiasa dipenuhi keselesaan hidup, serta yang sentiasa memperoleh perkara yang mereka inginkan. Jadi majoriti saya rasa yang dalam live saya ni, kebanyakannya orang-orang yang senang. Kita katakanlah orang yang, kalau tak kaya pun maknanya orang yang sederhana, senang. Jadi maknanya orang yang macam kita ni, kita kena rasakan juga anak-anak kita sekali-sekala erti susah. Erti susah, supaya mereka tahu macam mana itu erti kesusahan.
pendidikan ini penting kerana jika Allah meletak mereka dalam keadaan fakir pula, barangkali mereka akan mencuri untuk menggantikan kesenangan yang tersekat dan keadaan yang tidak biasa bagi mereka. Jadi kata dia penting kerana manusia ni tidak orang kata tidak sentiasa kaya. Bapa dia mungkin kaya, anak dia tak semestinya kaya. Mungkin dia dibesarkan dalam kemewahan, suatu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat tu daripada anaknya, mungkin anak tu tak jadi kaya, mungkin orang miskin. Jadi kalau dia tak dibiasakan dengan kehidupan miskin, mungkin bila dia dah miskin nanti, dia akan cuba buat benda-benda yang haram. Kenapa dia nak buat benda yang haram? Kerana pada pandangan dia, dia tak boleh hidup. Pada perasaan dia tak boleh hidup dengan kesusahan ni. Kerana dia tak dibiasakan dengan kesusahan-kesusahan. Jadi sebab itulah bila dia biasa, tak apa. Ini kesusahan, ujian Allah Ta'ala untuk kita. Jadi dia terima dan dia biasa dengan kesusahan tu. Sebab kita tak boleh jamin anak-anak kita akan senang seperti kita. Kita tak boleh jamin anak-anak kita akan selesa seperti kita. Walaupun kita nak bahawasanya anak-anak kita senang, anak-anak kita kaya, anak-anak kita mewah. Tetapi ingat dan yakin dan percaya bahawasanya rezeki datangnya daripada Allah. Kita lahir, telah ditetapkan rezeki dan ajal kita. Ajal maut, dia berjalan sekali. Ajal, rezeki. Dia jalan sekali. Macam rel kereta api, jalan sekali. Bila berhenti saja ajal, berhentilah rezeki. Tamat. Baik. Anda sepatutnya mengajar diri, keluarga dan anak-anak berlapar untuk beberapa tempoh serta belajar hidup seperti golongan fakir miskin sepenuhnya. Contohnya ketika mereka pulang dari sekolah, anda letakkan di hadapan mereka roti kering bersama sedikit sayuran. Ini makanan orang Arab lah katakan. Sedikit sayuran. Kemudian sedikit minyak zaitun. Biasanya apabila seorang lapar, dia akan makan walau apa sekalipun. Ini yang dipanggil pendidikan zuhud. Najarlah dalam keluarga kita. Kan? Sekali-sekala makan nasi dengan budu. Sekali-sekala makan nasi dengan sambal belacan. Sekali-sekala makan nasi dengan sambal dan sebagainya. Jangan kita biasakan dengan kemewahan sentiasa. Jadi bila besar budak tu, kan, dia tak biasa rasa susah, dia duk minta benda-benda mewah. Kan? Time tu mungkin kita dah tak mampu benda yang dia minta tu. Bapak ni tengok, anak orang sebelah boleh macam-macam. Kan? Itu susah. Sebab tu pendidikan. Orang Melayu dah kata kan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ketika kecil tuan-tuan semua, senang belaka. Kita nak cakap, nak ajar semua, senang ketika masih kecil. Bila dah dewasa, itu susah. Apa tu? Sekali-sekala makan durian. Haji Zain. InsyaAllah Haji Zain makan durian sekali-sekala. Bersusah dulu, bersenang kemudian. Macam itulah. Jadi, kena ingat tuan-tuan semua, walaupun kita lihat anak kita tu, kita rasa kesian dan sebagainya, tetapi kita ingat itu adalah amanah. Amanah daripada Allah yang perlu kita jaga, yang perlu kita didik, yang perlu kita asuh. Bukan sekadar kita memberikan rasa kesian, kasih sayang saja, perlu dididik. Sebagaimana ayah-ayah kita dulu, begitulah. Ayah kita tak sayang ke? Sayang. Tapi kenapa ayah-ayah kita, orang tua-tua dulu garang? Okey, kenapa ayah kita dulu garang tuan-tuan semua? Dia tak sayang ke kita? Sayang. Mana ada mak ayah tak sayang ke anak? Tak adalah secara logiknya. Tapi orang dulu-dulu kan, cara dia sayang tu mungkin berbeza dengan kita. Beza tu maknanya, beza tu kerana mereka tahu menghasilkan manusia ni bukan suatu cara yang senang. Tapi ialah zaman ni sudah berubah, berbeza. Mungkin garang yang mereka buat tu mungkin tak sesuai di zaman kita. Kan? Cuma adalah benda-benda yang baik yang kita boleh ambil dan kita amalkan di zaman kita ni. Antaranya inilah yang disebutkan oleh Syekh kita ni, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Bulti. Kalau ajar anak puasa sunat Isnin Khamis, ya, bagus. Itu dikira pendidikan. Ya, itu bagus. Lagi bagus. Di samping ajar berlapar, dapat pula ajar mereka berpuasa. Itu lagi bagus.
Jadi lapar bagi golongan yang benar-benar beriman, siddiqin, ialah suatu kemuliaan. Contoh amalinya adalah tokoh besar bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni seorang sahabat, seorang ulama, bukan sahabat, seorang ulama. Dan dia adalah seorang yang kaya, pedagang. Dan dia adalah seorang yang pemurah. Kaya, pemurah dan juga ulama. Tuan-tuan semua. Jadi tidak ada masalah tuan-tuan semua. Kaya ni. Dulu ramai ulama-ulama yang kaya. Abdullah bin Mubarak ni kaya. Abu Hanifah pun kaya. Baju dia ni, Allah, baju dia ni dikatakan dengan harga 2,000 dinar. 2,000 dinar. Kan? Tak ada masalah kalau mampu nak kaya dan sebagainya, insya-Allah. Cuma kadang-kadang kena didik juga hari-hari tertentu, kita kena rasai kesusahan. Jadi ulama yang kaya ini ialah Abdullah bin Mubarak. Dia seorang ulama dan dia seorang yang rajin bersedekah. Beliau merupakan seorang pedagang dan mempunyai harta yang banyak. Walaupun begitu, beliau sentiasa membiarkan dirinya dalam keadaan lapar. Walaupun dia kaya, tapi dia hari-hari yang berlalu dalam hidup dia banyaknya lapar. Bukan pasal dia tak ada duit, tapi nak didik. Pasal hati kita ni tuan-tuan semua, jiwa kita ni, kalau dia lapar, senang aja didik. Tengok bulan Ramadan ya tuan-tuan semua. Bulan Ramadan, baca Quran rajin. Kan? Semayang rajin, wirid rajin dan sebagainya. Bila dia lapar tu tuan-tuan semua, senang je nak didik. Gitu kan tak? Jiwa tu jadi suci, murni, bersih. Masuk je bulan Syawal, kan? Subuh pun dah lewat dah. Lewat tak apa lagi. Ya, tak tahan kalau subuh gajah. Lagi tak tahan. Lewat dalam waktu tu boleh tahan lagi. Bulan Ramadan, subuh awal kan, baca Quran 1 juzuk satu hari. Itu kelebihan lapar. Lapar tu maknanya nafsu kita ni dia jadi lemah. Rohani kita kuat. Okey, insya-Allah. Apa tu? Kalau puasa sunat terlupa nak niat puasa, macam mana Ustaz? Nak baca niat, bukan baca niat. Niat ni bukan baca. Niat ni maksudnya kita berniat dalam hati. Macam mana? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan tu dengan niat. Kalau tak ada niat, tak dapatlah pahala puasa tadi. Jadi sebab tu niat tu paling penting sekali. Jadi kalau dia niat, dapatlah pahala. Kalau tak niat, tak dapatlah pahala puasa tu. Okey, insya-Allah. Soalan-soalan ni saya cuba jawab di hujung insya-Allah. Saya cuba kumpul dan saya cuba jawab di hujung nanti insya-Allah. Okey. Kita lihat pelajaran yang ke-12. Tajuk yang ke-12 malam ni, berhati-hati daripada menggunakan harta orang lain. Ini penting juga tuan-tuan semua. Harta ni tuan-tuan semua, dia kalau bukan yang kita punya, tuan-tuan semua, dia panggil harta orang lain. Harta orang lain ni tuan-tuan semua, kita tak boleh nak guna sesuka hati. Sebab apa? Sebab antara soalan yang akan ditanya di akhirat nanti, sebelum daripada kita lintas titian siratul mustaqim, ni lintas titian siratul mustaqim tuan-tuan semua, bukan lintas sempadan ni. Sekarang baru boleh lintas sempadan PKP ni. Kan dah lepas, dah buka sempadan negeri. Ini nak lintas titian siratul mustaqim, kita akan disoal dengan 4 soalan. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan berganjak kaki manusia daripada melintah titian siratul mustaqim sehingga dia ditanya 4 soalan. Yang pertama, ditanya tentang usia dia. Kat mana dia habiskan usia dia. Yang kedua, akan ditanya tentang usia muda. Kat mana dia habiskan usia mudanya. Yang ketiga, ditanya tentang ilmunya. Ke mana dia manfaatkan ilmunya. Dan yang keempat, ditanya tentang hartanya. Min aina katasabahu wa fima anfaqah. Di mana dia ambil hartanya tadi dan ke mana dia gunakan harta. Di mana ambil dan ke mana guna. 2 soalan tentang harta. Kita ambil daripada mana harta kita ni. Dan ke mana kita gunakan harta.
Jadi kalau ambil yang betul, guna yang haram, tak boleh juga. Kalau ambil yang haram, guna yang betul pun tak boleh juga. Macam Robin Hood. Dalam Islam tak ada Robin Hood, tuan-tuan semua. Robin Hood dia pergi mencuri dan bagi sedekah ke orang miskin. Tak boleh. Kita pergi mencuri dan buat masjid. Tak boleh. Jadi mengambil pun betul dan memberi pun betul. Itu dua benda yang penting dalam agama. Tak boleh kita ambil yang haram, buat yang halal pun tak boleh. Ambil yang halal, guna yang haram. Dapat kerja, kita kerja apa? Jual apa? Jual durian, jual sate, jual macam-macam. Halal lah perniagaan kita. Dapat duit tadi, guna tempat yang haram. Pergi beli berjudi, pergi beli sport toto, pergi beli arak dan sebagainya. Dua-dua pun masalah. Jadi di sini dia sebut berhati-hati daripada menggunakan harta orang. Harta kepunyaan orang yang sedang sakit, banyak atau sedikit, jika dia masih hidup adalah kepunyaannya. Jika dia telah meninggal dunia, maka harta tersebut adalah kepunyaan ahli-ahli waris. Oleh itu beringatlah untuk meminta izin pemiliknya. Jadi harta seseorang itu masa dia hidup milik dia lah. Masa dia dah meninggal, harta itu berpindah kepada waris. Tuan-tuan, harta kita ni apa je tuan-tuan semua? Tak ada apa. Yang kita tinggalkan semua tu menjadi harta waris. Kan? Tak ada. Habis. Wa imai kalau kita pakai gigi emas sekalipun, kena buka gigi tu. Kepada mayat tadi kena buka gigi emas. Pasal apa? Emas tu tadi dah jadi harta pusaka. Bila kita mati, emas tadi dah menjadi harta milik anak-anak kita waris. Jadi kena buka lah. Tak boleh kita tanam mayat tadi bersama dengan emas tadi. Sebab apa? Sebab dah jadi harta pusaka. Tapi kalau gigi palsu tak apa tanam. Tambah-tambah gigi palsu hak tanam masuk dalam gusi, tak wajib buka pun. Kan? Sebab apa? Sebab gigi palsu tu dia bukan harta. Tak ada siapa pun kira dia harta yang bernilai. Tak ada siapa nak gigi palsu. Kita lelong 4 hari pun tak ada orang nak gigi palsu. Gigi palsu. Ayah punya ni, siapa nak ni? Pusaka ayah ni. Tak ada siapa nak. Tapi emas tadi, tuan-tuan semua dah meninggal. Itu jadi harta pusaka orang hidup. Ketika harta itu adalah hak milik orang lain, maka anda perlu amanah untuk menggunakannya. Anda perlu amanah dalam setiap keadaan. Sama ada berhadapan dengan harta yang banyak maupun yang sedikit. Begitulah juga dengan pegawai-pegawai di pejabat-pejabat, mereka sepatutnya menggunakan kertas hanya untuk urusan kerja mereka sahaja. Tidak boleh sama sekali seseorang yang ingin menulis surat dia menggunakan sekeping kertas di tempat kerjanya. Kan, ingat kisah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bagaimana ketika dia sedang buat urusan pejabat, urusan kerajaan, datang anaknya nak bersembang dengannya, berbincang dengan dia. Umar bin Abdul Aziz bertanya, ini masalah apa kita nak bincang ni? Masalah keluarga ya. Okey, Umar bin Abdul Aziz tutup lampu. Bila dah tutup lampu tu, anak dia pasal apa tutup lampu? Kata dia, lampu ni kerajaan punya. Lampu ni kerajaan punya. Jadi maknanya tak boleh kita gunakan benda kerajaan untuk urusan peribadi, urusan keluarga dan sebagainya. Sama juga Allah yarham Tunku Ni Aziz. Allah yarham Tunku Ni Aziz, bila masa dia jadi menteri besar dulu, dia sign kertas tu, surat-surat tu dia sign, tak berapa nak terang. Jadi orang mungkinlah saya kerani ke apa bagi tahu dia, Tok Guru, tekan sikit lah. Biar terang sikit. Apa jawab Tok Guru? Dakwah ni dakwah kerajaan. Kalau saya tekan dia terlebih, maka saya akan disoal di akhirat besok-besok. Masya Allah. Dakwah pun kira. Jadi sebab itu jangan bawa balik benda-benda kerajaan, benda yang bukan kita punya urusan. Bukan, kalau di pejabat, bukan yang urusan kita, pejabat kita guna. Apa benda kita, apa doktor, saya ada simpan gigi palsu arwah ayah saya. Alhamdulillah, simpanlah buat kenangan. Cuma dia tak adalah jadi rebutan pasal dia bukan harta pusaka. Bukan benda yang bernilai. Baik. Jadi kita kata begitulah tadi, barang-barang pejabat yang bukan hak milik kita, hak pejabat, jangan bawa balik ke rumah lah. Jangan buat urusan kita lah untuk urusan kita sendiri.
Itu maksudnya amanah. Okey, insya-Allah. Jadi saya telah sebut semalam tadi, ada satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, siapa yang mengambil tanah orang walaupun sejengkal, di akhirat besok-besok Allah Ta'ala akan letakkan ke atas bahu kita ni, tuwiqahu sab'ul ardina yawmal qiyamah. 7 lapis bumi ni. Itu baru ambil tanah orang tu, kita alih batu penanda tu, bagi luah sejengkal je. Sejengkal ni, ni arak ni sejengkal hujung jari ni dengan hujung jari ni. Bayangkan kalau ambil berpuluh-puluh hektar, rampas tanah orang dan sebagainya. Allah, semua itu akan disoal pada hari kiamat. Jadi berhati-hatilah dengan harta orang, bimbang kita akan jadi masalah di akhirat nanti. Okey, insya-Allah saya tengok soalan saya tengok soalan sekejap. Ada soalan yang belum saya jawab okey. Okey, tengok. Saya ada kawan kuat makan dengan kuat tidur. Tapi tidur lagi kuat. Tadi dia pakai baju warna hijau pastaki. Okey. Tengok sekali lagi, sekali-sekala makan durian. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah dapat tala ilmu lagi hari ini. Semoga dapat mengamalkannya. Salam dari Brunei. Dari Brunei. Puan Siti Hilma Hidayah. Okey, ahlan wa sahlan daripada Brunei. Okey, salam sahabat-sahabat di Brunei. Kalau laungan azan ada 4-5 tempat, tapi semua boleh dengar, termasuk TV dan radio. Mana satu nak jawab? Jawab yang awal. Yang kita jawab yang mula-mula itulah yang mula-mula kita dengar. Yang radio tu gini, radio ni banyak azan di radio ni rakaman. Azan rakaman tak sunat kita jawab. Sebab menjawab azan, maksudnya menjawab orang yang menyeru azan tu tadi. Orang yang seru azan, Allahu Akbar. Jadi radio tu bukan azan, dia rakaman. Dia tak ada orang azan pun. Tapi kalau siaran langsung, tu sunat jawab. Jadi kita tengok, kalau siaran radio azan, TV azan, tengok dia siaran langsung ke rakaman. Kalau rakaman tak sunat jawab. Kalau jawab pun tak dapat pahala pasal dia bukan azan. Dia bukan azan. Sebab azan tu syarat orang yang nak berazan pun ada. Kita belajar dalam kitab fiqh syurutul muazzin, syarat orang yang berazan. Yang pertama syarat azan orang Islam. Jadi kalau orang yang azan tadi bukan Islam, maka tak jadi azan juga walaupun dia sebut Allahu Akbar, tak dipanggil azan. Jadi radio tu tadi dia tak ada agama, dia bukan Islam dan sebagainya. Tak cukup dah syarat yang pertama. Jadi radio tidak disunatkan kita jawab azan. Jadi kalau yang azan di sekitar kita, masjid, kan, kita sunat jawab yang pertama. Kalau kita boleh jawab semua azan tu, jawab semualah. Kalau kita nak jawab satu pun dah memadai. Okey. Apa ni? Kim Hurt, puasa ganti esok Jumaat boleh tak Ustaz? Puasa ganti bila-bila masa boleh. Tidak ada hari yang haram ganti puasa melainkan hari raya dan 3 hari tasyrik. Hari puasa, ganti puasa bila-bila masa. Jumaat ke, Sabtu ke, Ahad, tak ada masalah. Ustaz, macam mana nak jadi orang yang istiqamah dalam hidup? Nak jadi orang yang istiqamah dalam hidup, pertama sekali kena menuntut ilmu. Belajar menuntut ilmu, cari ilmu supaya kita boleh didik istiqamah. Yang kedua, kena bersahabat dengan orang-orang yang istiqamah. Sebab tuan-tuan semua, perangai dan akhlak kita ni, kita banyak meniru orang. Nabi dah bagi dah perumpamaan, kalau kita bersahabat dengan orang yang menjual minyak wangi, kita akan wangi. Bersahabat dengan tukang besi, kita akan tukang besi. Jadi busuk kat kita, walaupun kita duduk dekat dengan dia je. Jadi sahabat penting. Sahabat ke, guru ke, kena ikut orang yang istiqamah. Jadi bila kita ikut orang yang istiqamah, dia berjangkit perangai dia. Tidak ada suatu benda yang paling cepat sekali kita mencuri daripada orang,
melainkan mencuri perangai dan akhlak. Itu benda yang paling cepat sekali kita curi daripada orang, itu perangai dan akhlak. Jadi bila kita duduk selalu dengan orang soleh, insya-Allah lama-lama kita akan jadi soleh dan tertiru perangainya. Tengoklah orang-orang yang rajin duduk dengan orang soleh. Paling tidak adalah satu benda yang dia tiru, dua benda, tiga benda. Kan? Kalau dia duduk dengan orang rajin qiyamul lail, lama-lama dia qiyamul lail juga. Kalau dia duduk dengan orang yang rajin sedekah, lama-lama dia sedekah juga. Kalau dia duduk dengan orang yang rajin wirid, lama-lama dia berwirid juga. Itu antara cara untuk mendapatkan istiqamah. Bolehkah kita niat, Puan Hilma Hidayah, bolehkah niat puasa qada bersamaan dengan puasa sunat 6 Syawal dan puasa sunat lain 13, 14, 15 Hijrah, puasa sunat Khamis jika berkebetulan masanya? Terima kasih Ustaz. Di dalam mazhab Imam Syafi'i boleh digabungkan niat qada dengan niat puasa sunat, mengikut pendapat yang kuat lah. Boleh gabung puasa qada dan puasa 6 Syawal. Puasa qada, puasa 6 Syawal dan juga puasa 11, 12, 13, 14 dan 15, iaitu puasa hari putih. Jadi dapat 3. Jadi boleh digabungkan banyak niat di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana kita masuk masjid, kita semayang qabliyah zuhur, boleh gabung dalam semayang qabliyah zuhur tadi sunat tahiyatul masjid. Dia masuk sekali dalam tu. Boleh gabung juga. Sajaku semayang sunat tahiyatul masjid serta qabliyah zuhur. 2 rakaat kan Allah Ta'ala. Dapat 2-2 pahala. Jadi sama dalam situasi ni, boleh diniatkan 2, qada dan 6 Syawal. Boleh niat 3, qada 6 Syawal, 13, 14, 15, iaitu hari putih nama dia. Saja aku puasa qada berserta 6 Syawal dan sunat air putih kerana Allah Ta'ala. Okey, insya-Allah. Kemudian yang seterusnya, apabila ada kematian biasanya ada tabung. Abang fahami hukumnya harta faraid, harta waris ke ustaz atau macam mana? Duit yang kita masukkan dalam tabung ketika kematian itu bukan duit faraid, bukan duit harta pusaka, tak perlu difaraidkan. Kenapa? Kerana istilah harta pusaka ialah ma tarakahul mayyit, apa yang ditinggalkan oleh si mati. Tetapi harta yang didapat ketika kematian tu bukannya ditinggalkan oleh si mati. Itu lepas dia mati dah baru dia dapat harta tadi. Jadi harta pusaka ialah ma tarakahul mayyit, apa yang ditinggalkan oleh si mati. Sebab tu dalam bahasa Arab dia panggil tarikah. Tarikah tu makna yang ditinggalkan. Jadi masa dia hidup ada benda tu. Cincin ni masa dia hidup ada. Maka dia mati, cincin jadi harta pusaka. Masa dia hidup baju ni ada. Maka dia mati, baju ni jadi harta pusaka. Masa dia hidup ini kopiah dia. Kopiah dia jadi harta pusaka. Tetapi duit yang dimasukkan orang dalam tabung, dalam jak, dalam apa kat mati tu, itu didapatkan selepas daripada dia meninggal. Jadi yang itu bukan harta pusaka. Lalu nak buat macam mana? Terpulanglah kepada ahli rumah tadi, keluarga tadi. Itu pada adatnya, pada uruf adatnya, itu duit itu diberikan kepada ahli keluarga itu tadi. Jadi terpulanglah nak buat tahlil ke, nak sedekah balik kepada orang lain ke, ataupun nak buat jamuan orang datang ke dan sebagainya, terpulang. Ataupun dia nak bagi sama-sama ahli waris ke, terpulang. Tetapi dia bukan daripada harta pusaka dan tidak wajib difaraidkan. Itu adalah milik ahli waris tadi. Hutang piutang si mati kalau iklankan dekat FB dan Twitter, cukup ke? Bolehlah kita atas nama isytiharkan tu, bolehlah. Maksudnya kalau ada si mati ni berhutang dan sebagainya, kita hebahkan. Jadi antara sekarang ni, cara kita nak hebahkan ialah melalui FB, Twitter, dan WhatsApp dan sebagainya. Itu salah satu bentuk hebahan. Tetapi tuan-tuan perlu ingat, harta hutang piutang si mati itu bukannya wajib waris bayar. Waris tak wajib bayar hutang. Siapa yang bayar hutang si mati tadi? Yang bayar hutang si mati itu ialah harta pusaka si mati. Harta pusaka si mati tadi. Maksudnya kalau si mati tadi tinggalkan duit 10,000. Hutang dia ada 2,000. 2,000 tu dia ambil daripada mana? Daripada harta yang dia tinggalkan tu lah. Bukannya dia ambil daripada anak dan sebagainya, tidak. Kalau dia tak ada,
Adakah wajib anak tunaikan? Tidaklah. Kalau dia tak ada, habis gitulah. Sunat anak itu menunaikan. Sunat saja, tidak wajib. Jadi hutang ni, siapa yang menanggung? Dialah yang menanggungnya. Dia tidak berjangkit kepada waris, anak-anak dan sebagainya hutang. Suami saya dah meninggal. Selepas arwah meninggal, pejabatnya telah hantar pada saya barang-barang arwah. Terpaksa memo pad atas nama arwah dan benda lain. Lagu mana Ustaz? Macam mana Pejabatnya telah hantar pada saya barang-barang arwah. Ialah barang-barang arwah yang dia beli, yang digunakan untuk apa benda yang dia gunakan. Maksudnya di pejabat, kadang-kadang yang dia beli itu guna duit dia sendiri. Kan? Contoh mungkin pen ke apa, guna duit dia sendiri kan. Barang-barang yang dia beli menggunakan duit dia sendiri. Yang tu harta pusaka lah. Harta pusaka si mati dibagikan ikut faraid lah. Kalau benda-benda yang kecil-kecil tu takkan nak bagi ikut faraid kan. Biasanya orang halal berhalal je. Takkanlah pen 2-3 batang pun nak bagi ikut faraid kan. Biasa halal je lah. Gitu je lah. Biasanya orang yang bagi faraid duit banyak-banyak, tanah berkeping-keping gitu. Tapi dari segi istilahnya dia termasuk dalam harta pusaka. Kenapa? Kerana itu adalah harta yang ditinggalkan oleh si mati. Okey tuan-tuan semua, setakat dulu insya-Allah. Malam besok kita sambung last untuk minggu ni lah, Jumaat last. Besok kita akan sambung bagi mereka yang mencari khabar gembira. Siapakah yang mencari khabar gembira? Macam mana nak mendapatkan khabar gembira macam mana? Dan pelajaran yang ke-14, berpura-pura sedih dan berduka cita ialah dosa besar. Ada juga. Orang berpura-pura sedih. Dia buat muka sedih. Dia tak sedih pun. Tapi nak menyerahi sesuatu, nak suruh kata Allah bagus dia ni, Allah sayang dia ni kat mak dia, Allah gini kan. Jadi berpura-pura sedih. Tapi kalau harta pejabat dia tak boleh ambil lah. Harta pejabat punya lah. Kalau kita tahu itu harta pejabat, pulangkanlah. Bukan harta si mati lah. Itu pejabat punya. Baik, insya-Allah malam besok kita jumpa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami dan dosa sekalian muslimin muslimat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Ya Allah, berkatilah rezeki kami, ya Allah. Kurniakanlah kami rezeki yang berkat, ya Allah. Kurniakanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Yang berbakti kepada kami, yang berdoa kepada kami selepas daripada kami meninggal dunia, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.